Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan cikgu pada hari ini untuk cikgu ajarkan satu lagi aktiviti dalam pendidikan jasmani, iaitu senaman memanaskan badan dan juga senaman menyejukkan badan. Baik, untuk tajuk pada minggu ni ada 3 perkara yang cikgu nak sentuh. Yang pertama adalah kadar nadi. Yang kedua adalah aktiviti ataupun senaman memanaskan badan. Dan yang ketiga adalah senaman menyejukkan badan. Sebelum cikgu teruskan dengan aktiviti, cikgu nak terangkan tentang kadar nadi. Ada 3 jenis kadar nadi yang cikgu nak sentuh pada hari ini, iaitu yang pertama, kadar nadi rehat. Yang kedua, kadar nadi maksimum. Dan yang ketiga, kadar nadi latihan. Baik, yang pertama sekali cikgu akan pergi kepada bagaimana cara untuk kita mengira kadar nadi. Okey, baik. Cara yang paling asas sekali untuk kita mengira kadar nadi adalah dengan meletakkan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah di bahagian tepi leher. Okey, kamu boleh rasa ada denyutan nadi ataupun di pergelangan tangan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kadar nadi rehat? Kadar nadi rehat adalah kadar nadi yang diambil selepas kamu bangun dari tidur. Maksudnya kamu dah melalui 8 jam, 9 jam tidur. Okay, kamu bangun je dari tidur, kamu terus ambil bacaan nadi. Okay? Tanpa kamu perlu pergi berjalan ke bilik air ataupun kamu minum ke apa ke, bangun je dari tidur, terus ambil kadar nadi. Kebiasaannya kadar nadi rehat ni adalah di antara 50 ke 70 denyutan per minit. Yang seterusnya adalah kadar nadi maksimum. Okey, kadar nadi maksimum adalah kadar denyutan nadi yang paling tinggi untuk seseorang manusia. Okey, maksudnya kadar nadi maksimum tu bagi seseorang manusia ni, dia tak boleh, jantung dia tak boleh melebihi daripada kadar nadi maksimum dia. Okey? Kalau misal kata kita lakukan aktiviti dan kadar nadi kita melebihi kadar nadi maksimum untuk seseorang tu, okey, ia boleh mendatangkan banyak kesan buruk pada badan kita, terutama sekali pada bahagian jantung. Okey, jadi macam mana kita nak kira kadar nadi maksimum kita? Okey, formulanya adalah 220 tolak umur. Untuk kamu yang berusia 12 tahun, maknanya 220 tolak 12. Kadar nadi maksimum kamu adalah 208. 208 denyutan per minit adalah kadar nadi maksimum untuk murid-murid yang berusia 12 tahun. Okey, semakin meningkat umur kita, semakin rendah kadar nadi maksimum. Kemudian yang terakhir sekali adalah kadar nadi latihan. Okey, kadar nadi latihan ni adalah satu kadar nadi yang kita tetapkan semasa kita lakukan aktiviti fizikal. Contoh, okey, pada hari ini cikgu nak lakukan aktiviti fizikal dalam intensiti ataupun dalam tahap kesukaran 50%. Macam mana kita nak kira kadar nadi latihan kita? Okey, kamu boleh tengok buku teks muka surat 66. Okey, cara-cara macam mana kita nak kira kadar nadi latihan kita mengikut kaedah Kervonen. Kadar nadi maksimum tolak kadar nadi rehat. Darabkan dengan intensiti tambah kadar nadi rehat. Okey, untuk kamu kira kadar nadi latihan kamu bagi latihan yang berintensiti 50%. Okay, untuk kamu mengira kadar nadi latihan kamu, okey, formulanya adalah kadar nadi maksimum tolakkan dengan kadar nadi rehat, darabkan dengan intensiti latihan dan juga tambahkan dengan kadar nadi rehat. Okey, cikgu bagi satu contoh. Kadar nadi maksimum untuk murid yang berumur 12 tahun adalah 208. Kemudian kadar nadi rehat adalah 68. Jadi 208 tolakkan dengan 68, kita akan dapat 140. 140 kita darabkan dengan 50%, bersamaan dengan 140 darab 50 bahagi dengan 100. 140 darab 50 kita dapat 7,000. Bahagikan dengan 100 kita akan dapat 70. 70 kita tambahkan dengan kadar nadi rehat 68. Jadi kadar nadi latihan kita untuk intensiti latihan 50% adalah 138 denyutan per minit. Okey, jadi
Apakah antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan untuk memanaskan badan? Okey, jadi jom tengok video ni. Berjalan laju dan berjoging. Lari setempat dan berlari. Melakukan aktiviti senam robik. Bermain permainan kecil. Baik murid, itu dia tadi beberapa aktiviti yang boleh kita lakukan untuk memanaskan badan. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan beberapa aktiviti regangan yang juga boleh kita lakukan sebelum kita mulakan sesuatu aktiviti. Okey, jom tengok. Murid, itu dia tadi beberapa aktiviti yang boleh kita lakukan untuk kita memanaskan badan dan juga beberapa aktiviti regangan. Okey, jadi bila kita dah lakukan aktiviti memanaskan badan, bila suhu badan kita meningkat, kadar nadi kita meningkat dan otot kita dah bersedia untuk lakukan aktiviti fizikal yang lebih berat, jadi kita boleh lakukan semua aktiviti sukan ataupun latihan dengan selamat. Baik murid, dan sekarang cikgu nak terangkan perkara-perkara berkenaan dengan menyejukkan badan. Jadi, jom tengok video ni. Dan sekarang cikgu nak terangkan kenapa kita perlu menyejukkan badan selepas kita melakukan aktiviti sukan. Baik, yang pertama, aktiviti menyejukkan badan boleh menurunkan suhu badan. Yang kedua, boleh menurunkan kadar nadi dan menurunkan kadar pernafasan kepada kadar yang normal. Yang ketiga, untuk memastikan supaya oksigen dapat dibekalkan ke seluruh badan dengan tujuan supaya otot kita tidak lesu. Boleh membantu otot kita untuk pulih dan mengendur selepas kita melakukan aktiviti yang lasak. Dan yang terakhir, aktiviti menyejukkan badan ni boleh mengembalikan tubuh badan kita kepada keadaan yang normal tanpa kita mengalami sebarang kecederaan selepas kita melakukan aktiviti sukan. Okey? Jadi tanpa membuang masa, jom cikgu tunjukkan aktiviti-aktiviti menyejukkan badan yang boleh dilakukan. Alright, jom.
itu dia tadi 3 perkara yang cikgu nak terangkan pada hari ini, iaitu keadaan nadi, aktiviti memanaskan badan dan juga aktiviti menyejukkan badan. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dan kamu boleh praktikkan apa yang cikgu ajarkan pada hari ini. Okey, jadi kita jumpa lagi untuk aktiviti-aktiviti lain pada masa yang akan datang. Jaga diri, pastikan kamu sentiasa aktif walaupun berada di rumah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.